Okey, hari tu kita berhenti di undi dah, tindakan sebelum mesyuarat. Jadi untuk tindakan sebelum, semasa dan juga selepas, awak semua kena refer pada garis panduan 14 koperasi. Jadi garis panduan 14 adalah panduan yang diberikan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia kepada koperasi-koperasi bagaimana cara ataupun panduan untuk kita buat mesyuarat agung. Ya, sebelumnya apa perkara yang kita kena buat, semasa dan juga selepas. Jadi saya bukalah garis panduan 14. Boleh nampak ke GP 14? Boleh. Boleh. Yang ini saya tak pergi secara satu-satu nanti saya minta kerjasama awak semua. Ya, saya percaya adik-adik semua ni boleh baca sendiri. Boleh ke saya bagi kepercayaan ni? Boleh. Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah boleh madam. Ya, boleh tolong baca garis GP 14 ni adalah garis panduan yang bagi saya agak penting jugalah. Penting bukan saja untuk subjek ni tapi untuk final exam pun penting. Ya. Jadi garis panduan ni awak boleh baca dia punya peranan. Ya. Peranan GP 14 ni untuk kita buat persiapan awal ya supaya MAT berjalan dengan lancar. Kemudian saya nak menarik perhatian awak semua kepada apa perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh koperasi ataupun anggota lembaga koperasi sebelum kita buat mesyuarat agung. Sebab kita tahu koperasi kena buat mesyuarat agung tahunan dalam tempoh 6 bulan sebelum mesyuarat sebelum berakhirnya 6 bulan selepas berakhirnya tempoh tahun kewangan koperasi masing-masing. Contohnya kalau tahun kewangan kita berakhir pada 31 Disember, ya, maka kita kena buat mesyuarat agung sebelum 30 Jun tahun yang berikutnya. Jadi dalam tempoh 6 bulan tu, 1 Januari sampai 30 Jun tu, koperasi kena buat persiapan. Ya, apa persiapan-persiapan yang koperasi kena buat? Antaranya adalah kena pastikan proses pencalonan anggota lembaga koperasi. Jadi tolong baca pada lampiran 1 dalam GP 14 ni ada disenaraikan bagaimana proses-proses pencalonan anggota lembaga koperasi kena buat. Kena edar borang ke, ya, macam mana undinya, apa jawatan kuasa yang kena tubuhkan, yang ni awak kena baca sendiri. Kemudian koperasi kena memastikan akaun koperasi diurus dan dikemas kini supaya akaun koperasi dapat diaudit dan dapat dibentangkan dalam mesyuarat agung koperasi. Kebanyakan koperasi-koperasi kecil yang ada masalah untuk buat mesyuarat agung tahunan koperasi, antara sebabnya adalah koperasi tak siap. Akaun dia tak siap, tak boleh nak tutup akaun. Kemudian bila tak tutup akaun, dia tak boleh nak hantar akaun dia kepada auditor luar untuk diaudit. Ya, kita tahu dalam koperasi ada dua juru audit dalam dan juga juru audit luar. Jadi juru audit luar dia akan audit akaun-akaun kewangan koperasi. Ya. Kemudian kenapa koperasi-koperasi kecil ni dia tak boleh nak tutup akaun dia? Sebabnya daripada awal lagi aktiviti koperasi, contohnya koperasi keluarkan resit, ya, keluarkan invoice, dia punya penyata-penyata kewangan, dia punya resit-resit nota-nota kewangan dia tidak disimpan dan disenggara dengan baik. Contoh kalau koperasi bila dah keluarkan resit ataupun terima resit, ya, keluarkan invoice, dia kena key in masuk dalam ledger-ledger yang tertentu, ya, supaya nanti dia boleh update dia punya akaun koperasi. Jadi bila resit tu dia tak update, tak tahu dah simpan dah ke mana, resit hilang, jadi akaun tu tak dapat nak diuruskan, tak dapat nak tutup, tak boleh nak audit dan akhirnya tak boleh buat mesyuarat agung. Kemudian sebelum buat mesyuarat agung tahunan koperasi, bagi koperasi yang melakukan mesyuarat agung secara perwakilan,
maka sebelum buat mesyuarat agung tahunan, kena buat dahulu mesyuarat agung wilayah ataupun kawasan untuk lantik wakil dan sebagainya lah, ada agenda-agenda dalam mesyuarat agung. Seterusnya, sebagai anggota lembaga koperasi, sebelum MAT kena buat buku laporan tahunan. Ya, kena siapkan bila akaun dah audit, kena print, kena buat dalam buku laporan tahunan, ya, kena hasilkan laporan lembaga dan juga laporan-laporan lain yang perlu dimasukkan bersekali, termasuklah agenda mesyuarat agung, minit mesyuarat yang lepas, laporan lembaga, laporan jawatan kuasa audit dalam, ada penyata kewangan yang teraudit dan juga anggaran belanjawan. Jadi perkara 1 sampailah perkara 5 ni wajib ada dalam buku laporan tahunan koperasi. Ya, jadi buku laporan tahunan tu bolehlah dihantar dalam bentuk soft copy ke hard copy, whatever it is lah. Ya, dan perlu dihantar dalam tempoh 15 hari kepada anggota koperasi. Okay. Bersekali dalam buku laporan tahunan itu adalah kita hantar notis mesyuarat agung. Ya, kepada anggota kita hantar 15 hari, tetapi kepada Suruhanjaya kita hantar dalam tempoh 30 hari sebelum mesyuarat agung dibuat. Ya, selain itu, sebelum mesyuarat agung, ya, koperasi kena mengambil kira tentang jumlah quorum yang diperlukan. Minggu lepas kita dah belajar macam mana kira quorum bagi mesyuarat agung koperasi. Jadi macam mana nak kira quorum? Kita kena tengok daripada berapa jumlah anggota koperasi yang koperasi ada. Jadi kena tengok berapa pecahan-pecahan dia lah, bergantung kepada jadual keempat dalam buku Peraturan-Peraturan Koperasi 2010. Jadi kalau koperasi, ya, berdasarkan pengalaman susah nak dapatkan quorum yang ditetapkan dalam jadual 4, boleh minta kelulusan quorum daripada mesyuarat daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ya, selain daripada quorum, koperasi kena mengambil kira tentang keselamatan tempat mesyuarat kita. Dekat mana kita nak buat meeting mesyuarat agung? Dekat dalam dewan ke? Ya, dekat dalam balai raya ke? Dekat rumah pengerusi ke? Ya, dekat hotel ke? Dekat bawah pokok ke? Jadi kena ambil kira keselamatan dekat mana kita nak buat mesyuarat agung. Contohnya tempat yang kita nak buat tu berdekatan dengan jalan raya yang sibuk contohnya. Jadi kita kena minta kerjasama daripada pihak berkuasa tempatan yang lain lah. Contohnya macam rela, ya, untuk jaga laluan lalu lintas, ya. Kemudian dari segi protokol, kalau koperasi ada menjemput orang-orang kenamaan untuk merasmikan mesyuarat agung, kena tengoklah apa kalau kita jemput, ya, orang kenamaan, apa protokol-protokol yang perlu koperasi buat. Ya. Kemudian kena sediakan senarai anggota ataupun perwakilan. Ya, kena tengok macam mana proses pengundian yang kita nak buat. Kita nak undi nanti melalui angkat tangan ke ataupun ada borang yang kita nak sediakan ke. Jadi perlu ada jawatan kuasa untuk proses pengundian nanti. Jadi jawatan kuasa tu dia akan bertanggungjawab, contohnya kalau dia buat secara sistematik, contohnya edarkan borang, jadi dia kena ada jawatan kuasa yang nanti dalam mesyuarat agung akan edarkan borang, akan kutip, ya, ataupun yang akan mengira jumlah undi, ya. Dan yang terakhir lagi, seterusnya sebelum mesyuarat agung, koperasi kena buat mesyuarat khas lembaga supaya setiap anggota lembaga koperasi dapat teliti baliklah semua perkara-perkara yang akan kita bincangkan dalam mesyuarat agung. Seterusnya usul. Okey. Semua usul yang diterima tidak kurang daripada 7 hari sebelum mesyuarat agung tahunan hendaklah dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan. Ini yang berlaku dalam kes Mat Saleh grup keempat tu tadi. Yang mana kalau ada anggota yang hantar usul, apa jua usul yang dia nak kemukakan untuk dibincangkan dalam mesyuarat agung, perlulah diterima oleh pihak koperasi dalam tempoh 7 hari sebelum mesyuarat agung. Contohnya kalau kita buat mesyuarat koperasi pada 31 Januari, jadi bila tarikh akhir sepatutnya koperasi terima usul daripada anggota.
Jadi 31 sepatutnya selewat-lewatnya berapa ya? Kalau 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepatutnya tarikh terakhir koperasi terima usul daripada anggota adalah 24 hari bulan Januari. Kalau koperasi terima usul daripada anggota 25, 26, 27, usul ini tidak perlu dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan. Jadi kena tengok. Kalau contoh macam Mak Saleh tu tadi, Mak Saleh dia hantar usul dalam tempoh 7 hari sebelum mesyuarat agung, maka usul yang dia nak supaya semua anggota lembaga digugurkan perlu dibincangkan dalam mesyuarat agung tahunan tu nanti. Ya, usul yang dikemukakan yang di luar daripada bidang kuasa pengurusan koperasi hendaklah didengar, ditimbang dan diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan. Koperasi kalau dapat usul ya daripada anggota, dia tak boleh nak pilih-pilih. Ya, usul tu kalau cukup syaratnya, cukup tempoh 7 hari dan berkenaan tentang pengurusan koperasi yang perlu dibincangkan dalam mesyuarat agung tahunan, perlu dapat undi, maka nak tak nak dia kena bawa dalam mesyuarat agung tahunan. Dia tak boleh nak cakap, tak boleh nak kata, ish bahaya ni nak buang kita semua ni sebagai anggota lembaga koperasi. So baik kita buang dulu usul dia dalam tong sampah. Jadi tak boleh ya, anggota lembaga koperasi tak boleh nak buat macam tu ya. Dan kemudian usul bertindih yang diterima boleh diselepaskan. Ya? Ada line Siapa nak table masuk? okey. Teha. Siapa? Okey. Oh, Teha. okey. Oh, sorry. Okey, ini berkenaan dengan usul. Jadi lembaga koperasi tidak ada kuasa untuk menolak atau menahan sebarang usul yang diterima daripada dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan. Kalau usul tu cukup syaratnya, maka koperasi kena bentangkan. Kemudian MAT hendaklah dikendalikan mengikut etika mesyuarat agung seperti di lampiran 2. Di lampiran 2 adalah berkenaan tentang etika mesyuarat agung. Ya. Ini saya mungkin bacakan sikit lah, nanti awak boleh baca secara masing-masing ya. Jadi tadi saya dah mention tentang tindakan sebelum mesyuarat agung. Ya, jadi awak boleh baca proses pencalonan anggota lembaga koperasi dalam lampiran 1 dekat GP 14. Kemudian baca tentang etika masa mesyuarat agung. Kemudian selepas mesyuarat biasanya selepas mesyuarat agung tahunan, semua anggota lembaga koperasi yang baru dilantik, mereka akan berkumpul untuk buat mesyuarat lembaga khas. Yang kita panggil lembaga pertama sebab kita nanti 3 office bearer yang penting supaya kalau pengurusi SU dan benar ini orang baru, dia boleh tukar nama dekat bank untuk dia sign check ya, sebab nak check kan kita kena ada tantangan pengurusi SU dan bendahari yang mana yang dilantik lah. Kemudian nak siapkan minit mesyuarat agung. Selain itu lembaga kena kajilah setiap keputusan dokumen seperti senarai anggota lembaga, minit mesyuarat agung, minit mesyuarat dan juga minit mesyuarat lembaga. Ya. Sangkut. Dengar ke? Sekat-sekat. Sangkut lagi.
Boleh nampak ke? Boleh dengar? Boleh. Boleh. Okey. Ini adalah mesyuarat yang terakhir iaitu mesyuarat lembaga. Menurut Undang-Undang Kecil 42, mesyuarat lembaga pertama, ini saya mention tadi, mesyuarat lembaga yang berikutnya hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh berapa bulan. Kalau yang isi tempat kosong ni, dia bergantung kepada undang-undang kecil masing-masing. Ada yang kata 3 bulan sekali, ada yang kata 2 bulan sekali, tapi tadbir urus yang baik adalah dalam tempoh 3 bulan sekali. Maknanya dalam setahun dia koperasi tu kena buat mesyuarat lembaga sebanyak 4 kali lah. 3, 6, 9, 12. Kalau nak buat sebulan sekali pun tak ada masalah. Tengok kepada undang-undang kecil masing-masing. Tapi kalau dah kata sebulan sekali, koperasi kena buat mesyuarat agung sebulan sekali lah. Dia tak boleh lah langgar daripada undang-undang kecil dia. Mesyuarat lembaga hendaklah diadakan kalau SKM keluarkan arahan ataupun ada berapa orang anggota lembaga buat permintaan secara bertulis ataupun kita panggil sebagai REQCC. REQUISI menyatakan perkara-perkara yang hendak dibincangkan. Ya. Dan kalau mesyuarat agung, kita ada quorum yang dinyatakan dalam Peraturan Koperasi 2010. Untuk mesyuarat lembaga pun perlu ada quorumnya. Tetapi quorum mesyuarat lembaga adalah 1/2, separuh daripada jumlah anggota lembaga koperasi. Kalau koperasi tu lembaga dia ada 10 orang, maka nak buat mesyuarat agung mestilah sekurang-kurangnya ada 5 orang. Lembaga baru kita boleh buat mesyuarat lembaga. Dia mestilah separuh daripada 1/2 daripada jumlah anggota lembaga koperasi. Kemudian undi. Dalam mesyuarat lembaga pun ada kita buat proses pengundian. Kalau dekat mesyuarat agung kita perlukan undi majoriti mudah sahaja kecuali agenda berkenaan tentang pinda undang-undang kecil dan juga untuk penamatan anggota kena ada undi majoriti, undi 2/3. Dia kena undi yang lebih banyak. Tapi kalau dalam mesyuarat lembaga hanya majoriti mudah saja. Contohnya kalau ada 10 orang anggota lembaga koperasi, kalau 6 orang bersetuju, itu dah kira mudah lah, 6/4. Kalau 5/5 sama banyak, undi tu dikira kalah lah. Kalau dalam mesyuarat lembaga, pengundian yang dilakukan ada berkenaan tentang mana-mana ALK. Contohnya kita nak undi ada berkenaan tentang pengurusi koperasi kita. Maka pengurusi kena tarik diri daripada pengundian tersebut. Dia tak boleh sama-sama mengundi. Nanti dia akan kontradik dengan section berapa Section 10, section 43, section 42, 43. Saya tak ingat section berapa. Dan yang terakhir adalah berkenaan tentang agenda mesyuarat lembaga. Dalam Undang-Undang Kecil 45 ada ditulis apa dalam mesyuarat lembaga apa yang kita nak bincangkan. Ini awak boleh baca Dan minit mesyuarat. Bila kita adakan mesyuarat lembaga, minit mesyuarat lembaga pun kita kena hantar kepada SKM. Sebelum tu kita kena sediakan dalam tempoh 7 hari. Setiausaha buat dan kemudian kita kelilingkan kepada anggota lembaga dan seterusnya kita hantar kepada SKM. Itu sahaja berkenaan tentang mesyuarat lembaga pagi petang ini. Ada sebarang soalan? Kita teruskan dengan presentation group ketiga dan keempat. Aisyah, Amirah dan Amsyah dah masuk ke dalam ni? Dah. Okay, kalau grup ketiga dah ready boleh present lah. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan bentangkan soalan nombor 3. Nama saya Nur Amirah Ashki binti Saifuddin. Saya ahli kumpulan yang lain Muhammad Amsyah Aiman bin Azmi dan Nur Aisyah binti Ahmad Aminuddin. Saya teruskan. Soalan nombor 3. Harun Salim Bacik memohon untuk menjadi anggota Koperasi Usahawan Muda Berhad.
Semasa menghantar borang permohonan, beliau membayar sebanyak RM20 sebagai fee masuk. Modal share minimum koperasi ini adalah RM100. Permohonan Harun Salim Bachir telah diluluskan oleh lembaga koperasi dan beliau pun membayar RM50 untuk bayaran modal share. Dua bulan selepas permohonannya diluluskan, Harun telah menerima notis mesyuarat agung tahunan MNP bersama laporan tahunan Koperasi Usahawan Muda Berhad. Notis itu memberitahu bahawa mesyuarat agung akan diadakan dalam masa 3 minggu lagi pada tarikh yang ditetapkan. Harun telah pergi ke MNP tersebut. Dalam MNP itu, beliau telah dipilih menjadi anggota lembaga koperasi. Dalam mesyuarat lembaga yang pertama yang diadakan selepas mesyuarat agung, Harun telah dilantik menjadi setiausaha koperasi kerana pengalamannya yang pernah menjadi setiausaha Persatuan Perniagaan Daerah Hulu Langat. 3 minggu selepas dilantik menjadi setiausaha, beliau telah membuat perjanjian dengan Bank Cepat Dapat bagi mewakili pihak koperasi untuk mendapatkan pinjaman sebanyak RM100,000 untuk projek ternakan lembu feedlot yang diusahakan bersama dengan anggota koperasi. Seterusnya, isu pertama. Semasa menghantar borang permohonan, Harun telah membayar sebanyak RM20 sebagai fee masuk. Dan setelah permohonan Harun Salim Bachir diluluskan oleh lembaga koperasi, beliau pun membayar RM50 untuk bayaran modal share, tetapi modal share minimum koperasi ialah RM100. Akta Koperasi 1993, Seksyen 28, anggota-anggota tidak boleh menggunakan hak sehingga dibuat bayaran wajar. Tiada anggota suatu koperasi boleh menggunakan hak-hak sebagai anggota melainkan jika dan sehingga dia telah membuat apa-apa bayaran kepada koperasi itu berkenaan dengan keanggotaannya atau telah memperoleh apa-apa kepentingan dalam koperasi itu, bagaimana yang ditetapkan melalui peraturan-peraturan atau melalui undang-undang kecil koperasi itu. Huraian, Harun Salim Bachir baru membayar modal RM50. Beliau belum layak untuk mendapatkan atau menggunakan hak-hak sebagai anggota sehingga beliau membuat bayaran wajar sebanyak RM100. Menurut Perenggan 50B, akta setiap anggota hendaklah melanggar share sebagai sumbangan minimum yang hendak dijelaskan dalam tempoh dinyatakan menurut pasal 2. Share minimum ini tidak boleh dikeluarkan kecuali selepas keanggotaan itu tamat. Okey, seterusnya saya akan pass kepada Amsyah. Amsyah? Okey, tak apa. Okey, tak apa, saya teruskan. Okey, isu yang kedua, Harun telah menerima notis mesyuarat agung tahunan MAT bersama laporan tahunan Koperasi Usahawan Muda Berhad. Notis itu memberitahu bahawa mesyuarat agung akan diadakan dalam masa 3 minggu lagi. Pada tarikh yang ditetapkan, Harun telah pergi ke MAT tersebut. Okey, Akta 1993, Seksyen 28, anggota tidak boleh menggunakan hak sehingga dibuat bayaran wajar. Tiada anggota suatu koperasi boleh menggunakan hak-hak sebagai anggota melainkan jika dan sehingga dia telah membuat apa-apa bayaran kepada koperasi itu berkenaan dengan keanggotaannya atau telah memperoleh apa-apa kepentingan dalam koperasi itu sebagaimana yang ditetapkan melalui peraturan-peraturan atau melalui undang-undang kecil koperasi itu. Okey, huraian dia, Harun Salim Bachir sepatutnya belum layak untuk mendapat hak untuk menerima notis mesyuarat agung tahunan bersama laporan tahunan koperasi yang hadir ke mesyuarat agung tahunan tersebut kerana belum membayar penuh modal share RM100 mengikut Seksyen 28 Akta. Tiap-tiap anggota yang
telah menjelaskan bayaran modal, share boleh melaksanakan segala hak, kewajipan dan liability seseorang anggota sebagaimana yang terkandung di dalam undang-undang kecil lah. Okay, next. Okey, isu yang ketiga ni dalam mesyuarat agung tahunan MAT, Harun telah dipilih sebagai anggota lembaga koperasi lah. Lepas tu Akta Koperasi 1993 Section 43 kelayakan bagi dilantik menjadi anggota lembaga. Walau apapun subsection 1 yang tertakluk pada apa-apa arahan atau garis panduan sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya sesuatu koperasi hendaklah sebelum pelantikan atau pelantikan semula anggota mana-mana anggota sebagai anggota lembaga meminta penentu sahab daripada Suruhanjaya sama orang iaitu memenuhi kriteria layak dan sebagainya lah. Lepas tu yang ditentukan oleh Suruhanjaya. Dari tahun ketiga pendaftaran sesuatu koperasi, tiada seorang pun boleh dilantik sebagai anggota lembaga koperasi melainkan jika dia telah menjadi anggota koperasi itu bagi tempoh minimum 2 tahun lah. Lepas tu huraian dia, Harun Selebaci tidak layak untuk menjadi anggota lembaga koperasi kerana belum membuat bayaran wajar dan belum cukup tempoh untuk menjadi wajar dan belum cukup tempoh menjadi anggota lah, sekurang-kurangnya 2 tahun kan. Lepas tu menurut fasa 6 Undang-Undang Kecil 18 seseorang penama atau wakil yang diterima untuk anggota yang belum genap tempoh 2 tahun dari tarikh diterima menjadi anggota tidak layak untuk dipilih menjadi anggota lembaga lah. Isu. Next, Amsha. Tak ada pun. Aduh, sorry. Ya. Eja baca yang keempat. Kata Amsha. Hello. Assalamualaikum. Hello. Okay, teruskan Amsha. Okey. Untuk isu keempat, mesyuarat lembaga yang pertama yang diadakan selepas mesyuarat agung, Harun telah dilantik menjadi setiausaha koperasi kerana pengalamannya yang pernah menjadi setiausaha Persatuan Peniaga Daerah Hulu Langat. 3 minggu selepas dilantik menjadi setiausaha, beliau telah membuat janjian dengan bank cepat dapat bagi mewakili pihak koperasi untuk mendapatkan pinjaman sebanyak 100,000 untuk projek kenakan lembu feedlot yang diusahakan bersama dengan anggota koperasi. Untuk anggota koperasi 1993 Seksyen 52 Sekatan Atas Pinjaman tertakluk kepada Seksyen 52A dan peraturan-peraturan sesuatu koperasi boleh meminjam wang daripada orang yang bukan anggota koperasi itu. Sesuatu koperasi hendaklah memberitahu anggotanya mengenai pinjamannya di bawah Subseksyen 1 pada mesyuarat agung tahunannya. Mana-mana koperasi yang tidak mematuhi seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM500,000. Untuk huraian, Harun Salim Bachip mestilah bertanggungjawab secara seorangan jika ada kerugian atas tindakannya. Lembaga telah berhemat dan bertekun seperti ahli perniagaan yang biasa dan hendaklah bertanggungjawab secara bersama dan berasingan bagi apa-apa kerugian yang ditanggung oleh koperasi atas sebab kegagalan mereka berhemat dan bertekun secara oleh sebab apa-apa perbuatan yang bertentangan dengan penentukan atas peraturan-peraturan perintah garis panduan arahan Suruhanjaya Undang-Undang Kecil ini. Aturan aktiviti yang dibuat di bawahnya atau keputusan mesyuarat agung. Next. Hello. Amsha, teruskan.
Hello? Hello, Ansha teruskan. Hello? Hello? Ansha, Hello? teruskan. Hello? Yay. Hello? Aku dengar tak? Kenapa? Like nanti okey kau kan? Ansha teruskanlah. Okay. Kesimpulannya harus Okey, ada basic kesimpulannya nak cakap ni. Okey, tangguhlah. Okey, kesimpulannya Harum Salim Bacik boleh dikenakan tindakan menurut undang-undang kecil iaitu pergantungan pendapatan jawatan anggota lembaga. Okey, nombor 1, lembaga boleh menggantung jawatan mana-mana anggota lembaga jika majoriti anggota lembaga berpuasati bahawa anggota lembaga itu telah bertindak dengan cara yang memudaratkan kepentingan koperasi menurut peraturan 21 Seksyen 1 peraturan. Tiada seorang pun anggota lembaga boleh digantung jawatannya melainkan jika dia tidak diberikan peluang untuk didengar di dalam mesyuarat lembaga. Nombor 3, mana-mana anggota lembaga yang digantung di bawah fasal 1 hendaklah mulai dari tarikh pergantungan itu berhenti menjalankan segala hak, kewajipan dan tanggungjawab sebagai anggota lembaga koperasi dan dia tidak menjalankan segala hak, kewajipan dan tanggungjawab sebagai anggota lembaga koperasi dan dia sorry madam. Okey. Saya ulang balik Lembaga koperasi dan dia tidak berhak untuk menerima apa-apa dalam allowance selama tempoh pergantungan itu. Nombor 4, mana-mana anggota lembaga yang digantung boleh ditamatkan jawatannya tertakluk kepada pengesahan majoriti anggota di dalam mesyuarat agung terawal yang diadakan sebagai pergantungan itu. Untuk nombor 5, penambatan jawatan anggota lembaga yang digantung hendaklah berkuat kuasa dari tarikh pergantungannya. Dan yang terakhir sekali, jika pendapatan mana-mana anggota lembaga tidak disahkan oleh mesyuarat agung, koperasi hendaklah mengekalkan jawatan anggota lembaga itu dan apa-apa allowance yang sepatutnya kena dibayar kepada anggota lembaga itu selama tempoh pergantungannya. Dan hendaklah dibayar kepadanya dengan serta-merta. Okey. Itu sahaja daripada kami. Thank you, madam. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada grup ketiga. Grup ketiga ni ada nama ke? Tak tahu, madam. Triple A lah madam. DDM friend. Triple A madam. Okey. Boleh tak show triple A. balik slide tadi? Boleh. Boleh. Okey, jadi pertama sekali saya ucapkan tahniah. Saya suka dengan grup ni punya presentation sebab dia agak memenuhi expectation saya lah. Tetapinya cuma saya nak betulkan sikit kalau nanti awak menjawab soalan exam final lah terutamanya sekali, awak kena tengok bila kita pergi ke bahagian isu ni tolong tulis dalam bentuk question ataupun soalan. Macam mana madam? Supaya nanti kalau awak nampak huraian tu nanti supaya bila isu kalau awak tengokkan ya perkataan yang perenggan yang semasa menghantar borang permohonan bla 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 bla, ini adalah macam statement, satu pernyataan. So nanti bila awak letakkan isu tu dalam bentuk soalan, nanti huraian dia nanti awak akan menjawab isu tu.
Sila buka ke slide yang keempat. Ya, jadi kalau awak tengok slide yang keempat, Next slide. next slide, slide keempat. Jadi kalau awak tengok okey, isu yang kedua ni azan ya, kita break sekejap lah sampai azan habis. Okay. Jadi kalau awak tengok isu yang kedua ni, ya, huraian pada isu yang kedua ni, dia dah menjawab ya, harun salim bacik sepatutnya belum layak untuk mendapatkan hak menerima notis. Jadi dekat sini, apa isu ataupun soalan yang awak boleh kemukakan kalau awak baca huraian tu? Dia boleh saya try, madam? Boleh. Amsyah cakap apa tadi? Hello? Ya. Hello? Soalan saya, Tak Ya, dengar. madam. Hello? Soalan dia sepatutnya Harun tidak boleh mendapat notis mesyuarat agung tahunan dan laporan tahunan. okey. Soalan yang sepatutnya untuk isu ini adalah, adakah Harun Salim Bacik layak untuk hadir ke mesyuarat agung? Sebab jawapan awak, Harun Salim Bacik sepatutnya belum layak. Jadi awak boleh letaklah Harun Salim Bacik belum layak untuk hadir ke mesyuarat agung. Jadi awak boleh nyatakan seksyen yang kata, undang-undang kecil yang cakap. Jadi itu adalah orang kata susunan yang lebih cantik lah untuk kita menjawab soalan undang-undang. Jadi tengok pada isu yang kedua, isu yang ketiga pula, next slide. Okay. Jadi kalau isu yang ketiga ni, awak tengok dalam mesyuarat agung tahunan, Harun telah dipilih menjadi anggota lembaga. Jadi jawapan awak, komandan, awak dah tulis Harun Salim Bacik tidak layak untuk menjadi anggota lembaga koperasi. Sepatutnya isu yang sesuai yang ditulis adalah dalam bentuk soalan, iaitu adakah Harun Salim Bacik layak menjadi anggota lembaga koperasi? Nampak tak? Okey, boleh. Jadi untuk isu yang keempat, terus next slide. Okey. Isu yang keempat ini, awak punya peruntukan undang-undang yang digunakan adalah tidak tepat. Ya, sebabnya isu yang keempat ni sebenarnya awak nak ceritakan tentang pinjaman ke, ataupun awak nak bercakap tentang isu liability anggota lembaga Pinjaman. peruntukan akta yang digunakan undang-undang. Nak cakap dengan pinjaman, jadi awak punya huraian tu kenalah berkaitan tentang pinjaman. Dan terakhir kesimpulan. Ya, madam. Next slide. Kesimpulan yang terakhir slide. Okey. Dan kalau awak tengok ya, ada tak dalam isu pertama sampai isu keempat awak bercakap tentang penggantungan dan penamatan jawatan anggota lembaga? Tak. Tak ada kan? Jadi kesimpulannya tak sesuai untuk awak letakkan tentang penggantungan dan penamatan jawatan anggota lembaga. Sebab siapa yang bersalah dalam kes Cik Harun Salim Bacik ni? Koperasi. Dia tak ada. Koperasi kan, sebab ya dalam mesyuarat agung sendiri yang memilih
Harun Salim Bachik sebagai anggota lembaga. Jadi bila kita tulis jawapan, kita jangan terus menghukum orang itu. Sebab bukan kita yang kenakan hukuman. Kita hanya menjawab kesimpulan berdasarkan apa isu yang kita telah bincangkan tadi. Tentang kelayakan anggota lembaga, jadi kita ulas baliklah tentang kelayakan anggota lembaga tu. Tapi overall saya dan terima kasih kepada grup yang ketiga. Seterusnya grup yang keempat, Hakim, Hakimi, alright, sama-sama. Hakim, Hakimi dan Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin Ahmad Mazhar. Saya sen keempat membentangkan grup assignment soalan nombor 4. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Hakimi bin Abdul Samad. Saya di AM 1903007. Sekejap madam, tunggu Hakim buka slide. Hello. Mana dengar tak? Hello. Ya, saya dengar. Hello. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hakim Ahmad Zawawi. DAM 1903008. Seterusnya. Isu dan kami pilih soalan nombor 4. Isu dan persoalan dia ialah Mat Saleh merupakan bukan warga negara yang dia pindah ke Malaysia. Kemudian dia bukan bertaraf pemastautin tetap. Persoalan seterusnya, dia tidak berpuas hati dengan pengurusan anggota lembaga koperasi. Soalan seterusnya, dia telah menghantar usul untuk menggugurkan kesemua ahli ALK. ALK memberitahu usulnya ditolak atas alasan tidak sampai 7 hari. Beliau menegaskan bahawa beliau telah menghantar usul tersebut pada 18 Disember 2019. Next. Abang kenapa ni power tak boleh dalam game dua? Ini untuk persoalan 1 dengan 2. Golongan yang layak memohon pemastautin negara. Golongan yang layak untuk memohon pengakuan taraf adalah mereka yang mempunyai tuntutan sebagai warga negara Malaysia secara kuat kuasa undang-undang di bawah perkara 14. Sebagai warga negara, perkembangan Malaysia seperti berikut. A. Kanak-kanak yang dilahirkan di luar Malaysia di mana semasa kelahirannya bapanya adalah seorang warga negara Malaysia. B. Warga negara Malaysia yang menetap di luar negara dalam tempoh yang agak lama yang ingin kembali semula ke Malaysia di mana pasport Malaysianya telah tamat tempoh sah laku. Dan C. Warga negara Malaysia yang telah menjadi warga negara asing yang ingin kembali ke Malaysia sebagai warga negara Malaysia. Seterusnya Hakim pula yang akan baca. Okey, seterusnya. Isu ketiga, Mesyuarat Agung bermula. Mesyuarat Agung bermula permulaan sesuatu
koperasi yang dicadangkan hendak diadakan oleh anggota yang dicadangkannya. A. Bersatu untuk mengemukakan permohonan koperasi untuk didaftarkan. B. Menerima pakai undang-undang kecil yang dicadangkan. C. Memilih anggota lembaga. Dan D. Menjalankan apa-apa perkara lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang kecil atau Suruhanjaya. Okey madam, saya tinggal satu. Yang nombor 2, yang slide sebelumnya. Hakim, buka slide ketiga tadi, kita tertinggal satu. Satu lagi. Okey. Ada di atas kesulitan. Okey, yang nombor 2, cara memohon. Permohon hendaklah dimulakan melalui orang 1M 1 ping 2-93 di mana mana-mana pejabat imigresen negeri berhampiran dengan tempat tinggal pemohon atau penjaga. B. Bagi pemohon di luar Malaysia, hendaklah ditemukan perwakilan Malaysia di seberang laut dan pihak perwakilan akan memanjangkan permohonan berkenaan ke pejabat imigresen negeri yang berhampiran dengan pejabat tempat tinggal penjana untuk diproses. Yang terakhir sekali, pemohon berkenaan akan dihantar ke ibu pejabat untuk keputusan. Pemohon hendaklah ditaja oleh seorang penjana tempatan bertaraf warga negara Malaysia. Okey. Sambung balik tadi Hakim. Okey, pelantikan semula ALK. Yang pertama, menurut Peraturan 17/2 Peraturan Koperasi 2008, sekurang-kurangnya 1/3 daripada ALK hendaklah mengosongkan jawatan secara bergila-gila pada tiap-tiap tahun di MAT. Sekiranya MAT tidak dijalankan pada tahun itu, giliran pengosongan jawatan hendaklah diambil kira. ALK yang akan tamat tempoh pelantikan pada mesyuarat agung tahunan berikutnya dan dicadangkan untuk pelantikan semula, koperasi hendaklah mengumumkan waran permohonan yang lengkap kepada Suruhanjaya sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum tarikh mesyuarat agung tahunan. Yang terakhir, sekiranya tempoh penentusan Suruhanjaya masih sah, iaitu dalam tempoh 3 tahun, pada mesyuarat agung tahunan yang berkenaan, ALK yang layak tidak perlu mengumumkan waran permohonan bagi pelantikan semula. Saya bagi ke Hakim terakhir. Silakan, Hakim. Okey, seterusnya pelikuidasi selepas pembatalan pendaftaran koperasi. Jika pendaftaran suatu koperasi berdaftar dibatalkan di bawah Seksyen 71, 71A atau Seksyen 72, ketua pendaftar boleh melantik seorang yang diwibawa untuk menjadi pelikuidasi koperasi berdaftar itu. Itu saja daripada Itu saja daripada kami, madam. Okey, habis dah ya grup keempat. Ya. Dah. Alright, terima kasih kepada terima kasih Ahmad Hakimi, Izzuddin dengan Hakim.
Grup ni agak menarik hasil pembentangannya. Macam mana saya nak komennya? Ada tak soalan grup 4 yang awak boleh show? Apa madam? Tunjuk Boleh soalan. tak show balik soalan dia? Tu. Alright. Ini isu dan persoalan yang grup telah berjaya carilah daripada soalan. Isunya awak dah letak dah, Mat Saleh ni bukan warga negara. Dia warga negara mana? Vietnam ke Kemboja, tak ingat. Dia warga negara Kemboja. Keliru. Jadi Keliru. Keliru ya. Dia, kalau awak tengok, isunya kat sini adalah tentang kelayakan menjadi anggota koperasi. Betul tak? Alright. Sebab dia bukan warga negara, dia hanyalah pemaustautin sahaja, permanent resident. Kemudian dia dilantik menjadi anggota lembaga koperasi. Kemudian dia hantar usul untuk gugurkan kesemua ALK. Tapi usul yang dihantar tu kena tolak. Jadi berdasarkan pembentangan yang grup telah bentangkan tadi, ya, grup ada bincangkan tentang golongan yang layak untuk memohon. Boleh tak show pada slide seterusnya? Next slide. Okey. Yang mana? Tengok balik isu yang pertama. Ni. Mana isu pertama awak ni? Confuse saya. Isu pertama yang ni madam, yang ni. Yang ni isu pertama. Salah numbering. Kedua. Okey, jadi untuk isu golongan yang layak memohon ni adalah golongan yang layak untuk memohon apa? Pemaustautin negara. Golongan yang layak untuk menjadi pemaustautin ke? Ya. Bukan. Ya. Hakim itu adalah untuk menjadi ahli koperasi. Kami tak tulis habis. Sebabnya kan saya tengok ni yang saya tak pernah ajar pun ni perlembagaan Malaysia ni, Federal Constitution. Awak ni dah terlebih advance. Maaf madam, maaf. Jadi untuk menjawab soalan final nanti, ini saya hargai effort awak untuk dapatkan maklumat lebih berkenaan tentang pemaustautin ataupun permanent resident dekat Malaysia. Tapi untuk jawab soalan final nanti, saya tak tanya pun out of my subject boundary. Jadi awak just masukkan perkara yang berkaitan tentang subjek kita saja. Ya, jadi kalau tengok kelayakan untuk menjadi anggota koperasi ada 3 sahaja. Warga negara Malaysia, umur dan juga yang bekerja bermastautin atau mempunyai hak tanah. Jadi awak kena discuss situasi yang berlaku dalam soalan tu dengan jawapan yang betul lah. Kalau sekarang ni isunya berkaitan tentang warga negara Malaysia. Jadi kalau siapa nama dia? Kalau Mat Saleh tu bukan warga negara Malaysia, dia layak ke tak layak? Jawapannya simply straightforward. Kalau dia bukan warga negara Malaysia, maka dia tidak layak untuk menjadi anggota koperasi mana-mana koperasi dekat Malaysia. Itu je jawapan dia. Jadi isu awak boleh cakap, awak boleh tulis isu adakah Mat Saleh layak menjadi anggota koperasi. Anggota koperasi maju sentiasa berhad. Jadi awak cari apa akta ataupun undang-undang kecil yang berkaitan tentang kelayakan anggota, awak masukkan, kemudian apa huraiannya ataupun kesimpulannya, nyatakan Mat Saleh tidak layak menjadi kerana dia bukan warga negara Malaysia, bla 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 bla.
Itu untuk isu tentang kelakar menjadi anggota lembaga koperasi. Terus next slide seterusnya. Okey. Isu yang ketiga ni, mesyuarat agung permulaan ni datangnya dari mana? Sebab dalam soalan tidak menyatakan tentang mesyuarat agung permulaan. Sebab dalam soalan hanya menyatakan tentang mesyuarat agung kali ke-14 yang mesyuarat yang Mak Salih kena datang. Jadi kalau pertukan yang tak berkaitan tu awak tak payah masukkan. Tak ada extra marks pun nanti. Jadi kalau mesyuarat agung permulaan untuk soalan ni memang dia tak relevan lah untuk dimasukkan. Kemudian next slide seterusnya. Pelantikan semula ALK. Dalam kes soalan yang keempat ni adalah berkaitan tentang Mak Saleh hantar usul untuk menggugurkan kesemua ALK dan dia nak lantik anggota lembaga yang baru. Jadi isu yang awak boleh kemukakan sama ada adakah Mak Saleh boleh ataupun adakah anggota boleh menghantar usul untuk menggugurkan kesemua anggota lembaga koperasi. Jadi sebenarnya dia boleh ke tak? Kita sebagai anggota koperasi boleh tak hantar usul nak turunkan semua board yang ada sekarang? Cari pertukan yang dia jangan ada kod. Dia kena kalau menjawab persoalan undang-undang, dia semua ada boleh tak boleh. Salah tak salah. Layak tak layak. Dia ada dua jawapan tu je. Dia tak boleh tengah-tengah. Alright? Okay. Pelantikan semula ni bagi saya untuk soalan ini dia tidak relevan jugalah untuk dimasukkan. Dia awak kena cari tentang penamatan anggota lembaga koperasi. Adakah kita boleh menamatkan pelantikan ke semua anggota lembaga koperasi yang ada? Ya, seterusnya next slide. Slide seterusnya. Ni saya nak tanya grup 4. Apa itu maksud pelikuidasian? Tak tahu, ni bukan. Kita memang grup 4. Ni bukan saya tambah, orang lain tambah. Saya tak tahu siapa. Jadi tak tahu ya? Dia dah lupa. Lupa. Okey, yang kawan-kawan yang lain, Yuzudin? Hakim? Tak ingat lah media. Jadi tak ingat. Memanglah tak ingat sebab saya tak masuk lagi topik ni. Jadi berhati-hati kalau awak tak sure soalan tu berkaitan tentang apa, awak tak perlu masukkan. Ya, jadi dalam kes soalan nombor 4 ni dia tidak berlaku pun tentang pembatalan koperasi. Ya, jadi awak tak perlu masukkan. Jadi untuk kita discuss balik apa item-item dalam soalan 4 ni mungkin nantilah time kita refresh balik semua topik nanti saya akan masuk balik. Alright. Overall, terima kasih kepada grup keempat. Ya, saya hargai semua effort yang anda semua telah buat. Siapa ni yang Hakim boleh stop present lah. Okey, madam.